niat yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat lagi meneruskan talaqi kita online mingguan bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Anafiah bin Haji Hussein pada siri yang ke-70 pada malam ni. Alhamdulillah. Jadi bermakna kelas kita ni malam ni kali yang ke-70 dah. Jadi 69 kali dah kita buat kelas ni. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, seperti biasalah pengumuman biasa. Yang pertamanya saya nak minta kepada semua yang join ini, sama-sama kita share. Moga-moga dengan kita share ni, orang lain juga dapat manfaat daripada apa yang kita share, insya-Allah. Jadi yang keduanya seperti biasa juga, sesiapa yang ada persoalan ataupun apa-apa soalan berkaitan dengan pengajian kita ni ataupun kurang jelas, keliru dan sebagainya, bolehlah tinggal soalan tersebut di ruangan komen. InsyaAllah pada akhir kelas nanti kita akan bacalah soalan tersebut. Jadi yang ketiganya seperti biasa juga, pengumuman biasa, sesiapa yang nak taja kelas kita ataupun nak beri sumbangan dan berkaitan dengannya, bolehlah berhubung dengan nombor WhatsApp yang berada di bawah ataupun boleh terus ke nombor akaun tersebut dan tulislah pengajian ataupun sebagainya, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Mang Belaga selaku moderator pada malam yang mulia ini. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur Doa Dung Buluh Gading. Seterusnya muslimin muslimat yang mengikuti pengajian live kitab Minhajul Talibin pada malam yang mulia ini. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan salat al-musafir. Salat al-musafir ia merangkumi dua perkara. Yang pertamanya qasar sembahyang. Yang keduanya adalah jamak sembahyang. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan qasar sembahyang. Yang mana orang yang bermusafir apabila cukup syarat-syaratnya, diberi rukhsah, diberi kelonggaran untuk mengqasarkan sembahyang 4 buat 2 rakaat. Sembahyang zuhur, sembahyang asar dan sembahyang isya. Ketika mana dia masih lagi dinamakan sebagai orang yang bermusafir, selama itulah dia boleh qasar sembahyang. Apabila terputus safarnya, maka tidak boleh lagi dia qasar sembahyang. Bilakah dikatakan seorang itu putus safar? Yang pertama, apabila seorang itu telah sampai kepada destinasi yang dituju, yang dia telah qasar
sebelum sampai ke destinasi tersebut untuk menetap di tempat itu 4 hari ke atas. Tanpa dikirakan hari sampai dengan hari keluar. Ataupun dia tidak qasad untuk menetap di suatu tempat saat itu bilangan hari. Ataupun dia telah berhenti di suatu tempat yang pada asalnya hanya untuk berhenti pada tempat tersebut kurang daripada 4 hari, tiba-tiba dia berhenti lebih daripada cukup 4 hari. Maka bila cukup 4 hari dia berhenti pada tempat tersebut, maka putus safarnya. Tidak boleh lagi dia qasar sembahyang. Okey. Katanya waman qasada safaran tawilan fasara thumma nawa ruju'an inqata'. Barang siapa yang qasad dah dia akan perjalanan yang jauh. Okey, perjalanan cukup 2 marhalah dia qasad. Dia tubik daripada kampung dia, qasad dia sebenarnya ingin menuju kepada suatu tempat yang jarak dia daripada kampung dia kepada tempat tersebut 2 marhalah ke atas. Fasara, maka berjalanlah ia. Okey, langkah 2-3 kampung. Thumma nawa ruju'an, kemudian berniatlah ia akan kembali. Tak jadi semula nak pergi bermusafir. Tak jadi semula. Maka ketika tu inqata', terputuslah safarnya. Maksudnya, antara perkara yang memutuskan safar seseorang adalah seorang yang sedang bermusafir, tiba-tiba tengah dalam perjalanan dia qasad untuk balik semula ke kampung dia. Maka ketika itu putus safar dia. Okey, jelas. Fa in sara, maka jika berjalan ia asal balik mula, tiba pusing dalam 2 kilometer, tak jadi balik pergi mula. Jenis hak was-was ke warna tak tahu. Okey, katakanlah ni sebagai contoh. Anas sekarang ni duduk di Durian Guling. Katakanlah orang tu duduk di Durian Guling. Dia kata nak pergi mana ni? Kita nak pergi di Nilai . Sebab nak pergi beli kapek-kapek murah, bunyi kata Nilai tu kapek murah. Lepas tu, bawa kereta, siapa di Marang, dia lalu kat Marang tu siapa kat Marang, dia lalu jalan pantai, dia tak mau lalu jalan, dia tak mau lalu kat Lebuh Raya, dia nak lalu kat pantai. Siapa di Marang, dia tengok ada promosi kapek murah. Dia pun berhenti tengok, lebih kurang harga dengan nilai je. Dia pun kata tak jadilah nak pergi nilai. Kenapa tu? Tak jadi nak pergi nilai. Kata bila tak jadi nak pergi nilai, jadi bermakna dia telah niat untuk memutuskan safarnya. Maka ketika tu putus safar dia. Sebab dia niat nak jadi dah ni, nak balik mula dah ni, putus safar dia. Tiba-tiba dia pun buka Facebook, tengok di nilai ada potongan harga jauh lebih murah lagi daripada Marang. Kata pergi mula nilai. Masa ni nak berhenti dah, nak balik dah. Lepas tu qasad nak pergi mula. Maka apabila nak qasad nak pergi mula, maka kira safar yang baru. Apabila kira safar yang baru, jadi kena kira daripada tempat yang dia qasad nak pergi mula tu kepada tempat yang dituju. Kalau cukup 2 marhalah, baru boleh qasar. Kalau tak cukup 2 marhalah, maka tak boleh qasar. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu adalah contoh lain sebagai contoh. Katakanlah orang tu dia duduk di ladang. Okey, dia duduk di ladang. Dia pun nak pergi mana? Nak pergi tu. Di Paka. Okey, nak pergi di Paka, ataupun kita nak kata lagi Paka lah, kata nak pergi di Kemamang. Nak pergi di Paya Berenjuk. Daripada ladang ke Paya Berenjuk dia nak pergi. Dia pun bawa kereta. Siapa dulu
Safar dengu, hati dia berubah. Tak jadi nak pergi payah berenyuk. Kena mula. Baik, safar dengu. Kena kejap, sampai ke Sungai Segar. Pulau Segar, bukan Sungai Segar situ. Pulau Segar. Sampai di Pulau Segar ke Sungai Segar situ. Pulau Segar. Sampai di Pulau Segar, dia pun mikir, gian kak dah, nak sampai dah, mesti balik apa pula. Okey. Maka ketika tu daripada Pulau Segar ke Kemamang dikirakan safar yang baru. Jadi apabila kira safar yang baru, kita kena tengok daripada Pulau Segar ke Paya Berenyuk cukup dah dua marhalah. Cukup tak? Kalau tak cukup, tak boleh dah dia qasar sembahyang. Kalau cukup, boleh dia qasar sembahyang. Sebab dikirakan safar yang baru, sebab apabila dia niat untuk pulang tadi, putus dah safar dia. Itu maksud dia. Seterusnya katanya wala yatarakhasul 'asi bi safari ka'abiqin wa nashizah. Dan tidak dapat mengambil rukhsah qasar sembahyang oleh al-'asi, pelaku maksiat, bi safari dengan safar dia. Jadi di sana ada al-'asi bi safari, ada al-'asi fi safari. Di lain orang yang melakukan maksiat dengan perjalanan tersebut. Dengan sebab perjalanan tersebut, dia melakukan maksiat. Maksudnya, dia saat itu ingin melakukan maksiat, maka dia bermusafir. Maka tu yang dinamakan sebagai al-'asi bi safari. Dia ni tidak boleh mengambil rukhsah qasar sembahyang. Kerana qasar sembahyang adalah rukhsah tidak boleh dicapai dengan melakukan maksiat. Ar-rukhasu la tunaqu bil ma'asi. Rukhsah tidak boleh dicapai dengan maksiat. Jadi orang yang ingin melakukan maksiat, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah yang diizinkan oleh syarak. Maka tidak boleh dia mengambil rukhsah ketika dia ingin melakukan maksiat dengan perjalanan tersebut. Contoh, dia nak bermusafir saat itu, memang nak pergi tengok bola pada asalnya tengok bola haruh je. Tapi tujuan dia nak balah dengan penyokong tim lain. Kayak gini tengok aku sorok atas muka. Nak lepoi kecil ke sorok atas muka ke. Kalau dulu di Terengganu penuh bakobah. Di Terengganu bola ni penuh bakobah. Tu di antara fasad bagi penonton-penonton bola yang perlu dibendung. Kalau tidak, benda yang harus akan bertukar menjadi haram. Jadi tujuan dia, tujuan nak balah. Tujuan nak balah, tujuan nak nganyi kau orang. Kayak gini tengok kalah panggil aku sorok, aku ketuk atas muka dulu. Memang jahat dah, memang gitu dah qasak dia. Ataupun tujuan nak pergi judi. Tujuan nak pergi judi kerana perlawanan bola tersebut. Maka dia bermusafir, nak pergi tengok bola, saat itu hukum dia adalah haram. Kerana tujuan untuk melakukan maksiat. Sebenarnya tengok bola tak haram, tapi oleh kerana nak melakukan maksiat-maksiat yang lain, nak tengok orang puang ke, nak tengok orang seksi ke, apa semua sekali, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah dalam perjalanan tersebut untuk qasar sembahyang. Wajib dia kena sembahyang, dan wajib dia kena sembahyang secara tamam, dan wajib dia kena bertaubat kepada Allah kerana permusafiran tersebut adalah permusafiran maksiat. Dia berbeza dengan permusafiran bukan maksiat. Permusafiran yang harus tetapi berlaku maksiat dalam perjalanan tersebut. Tu dipanggil dia, dipanggil al-'asi fis safar. Okey, tujuan dia nak pergi buat benda molek. Nak pergi menuntut ilmu. Tujuan dia nak pergi ziarah. Tujuan dia nak pergi buat haji. Tujuan dia nak pergi buat umrah. Molek ada tujuan nak pergi buat umrah. Okey, permusafiran dia tu permusafiran ibadah. Tapi ketika duduk atas kapal terbang, dia naik kapal terbang yang Allah pramugari, pakai ni atas ni dia kerek keling ke pramugari. Okey, itu dia maksud dia. Melakukan maksiat dalam safar. Perjalanan tu adalah perjalanan yang harus, tetapi dia melakukan maksiat dalam safar, ketika tu dia masih lagi boleh mengambil rukhsah qasar sembahyang. Okey, contoh al-'asi bi safari adalah ka'abiqin, seperti hamba yang lari daripada tuan dia. Dosa. Lari daripada tuan. Wa nashizatin, dan isteri yang derhaka kepada suami. Dia keluar daripada rumah,
tanpa minta izin daripada suami. Ataupun dia minta izin dah, suami dia tak bagi. Sebab dia tak faham apa maksud minta izin. Dia minta izin ni bukan kita buat keputusan, kita khabar ke suami. Minta izin ni, abang saya nak keluar, abang bagi ke tak? Kalau abang bagi, abang boleh keluar. Kalau abang tak bagi, tak boleh keluar lah. Dia keluar apa? Saya minta izin dah, dia tak uwi. Tu bukan minta izin gitu. Tu kita telah buat keputusan, kita khabar ke lelaki. Tu tak betul. Jadi hak yang betulnya lagu mana? Dia nak musafir adalah program dia rakan sekolah dia dulu, hak sekolah rendah dulu buat program puak-puak dia lah. Tapi tak boleh ajak orang lain, ajak kira kita, puak-puak kita je, rakan sekolah dulu je. Jadi dia khabar tok lelaki dia, ni saya nak pergi ni. Tok lelaki dia ada izin. Dia pergi juga. Dia kata saya minta izin dah, suami dah izin. Maka dia saat itu dinamakan sebagai nashizah, perempuan yang derhaka kepada suami. Maka perjalanan dia adalah perjalanan maksiat. Jadi apabila perjalanan dia adalah perjalanan maksiat, maka tidak boleh dia mengambil kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Kerana kelonggaran yang diberikan oleh syarak tidak boleh dicapai dengan melakukan maksiat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya falau ansha'a mubahan thumma ja'alahu ma'siyatan fala tarakhus fil asah. Sekiranya menjadilah ia seorang akan mubah, akan safaran mubah, akan perjalanan yang harus. Okey, tujuan dia nak bermusafir ni adalah untuk melakukan perkara yang harus. Nak pergi kamera Highland sebab nak pergi makan buah strawberry sana. Okey, boleh faham? Nak oleh kerana stres sangat kuat agak. Oleh kerana kuat sangat kerja ni, stres kerja banyak sangat, ambil cuti, nak pergi bercuti di Cameron Highland untuk menghilangkan stres. Okey, boleh, tak ada masalah. Jadi tujuan dia itulah. Atau falau ansya' mubahan. Dia menjadikan safar yang harus. Dia mula safar dengan safar yang harus. Thumma ja'alahu, kemudian menjadilah ia, dia akan mubah saat itu maksiat. Tengah-tengah bermusafir, tiba-tiba kawan dia kata, kawan dia kata, ni sini ada kelab malam. Orang puan pun seksi-seksi. Putih-putih saja orang puan ni, orang puan luar saja. Muda-muda bukan tua-tua. Pak asal nak pergi hilang setengah. Dia tukar dah niat. Nak pergi lalu lah, sampai nak pergi di bar, ada kelab malam dah. Di Cameron Highland. Sebagai contoh. Tu dia menjadikan safar tersebut maksiat. Maka ketika itu fala tarakhus fil asah. Maka tidak ada tarakhus pada kaul yang asah. Tidak boleh dah dia mengambil rukhsah untuk qasar sembahyang. Pada awal tu boleh. Tapi apabila dia ubah niat dia untuk melakukan maksiat, tak boleh. Katanya walau ansha'ahu 'asiyan thumma tab famunshi'us safari min hinit taubah. Jikalau menjadilah ia seorang akan safar saat itu. Hal keadaan dia orang yang melakukan maksiat. Jadi dia tujuan dia nak musafir untuk melakukan maksiat. Tujuan dia nak pergi kerumpun, nak masuk kelab malam, nak pergi joget, nak masuk bar kelab malam. Lepas tu thumma taba. Kemudian dia bertaubat sampai tengah jalan, dia tengok orang aksiden mati, nasallallahu salamata wal afiyah, dia pun tengok diri, Allah aku ni nak pergi buat jahat di kerumpun, nak buat jahat. Mati tak kenal orang, tengok orang mati tengah jalan, megang aku mati, mari. Dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu kata dia famunshi'us safari min hinit taubah. Maka dia adalah orang yang menjadikan safar daripada ketika taubat. Jadi kira taubat tu kira bermula daripada taubat dia saat itu, dikirakan perjalanan yang barulah. Bermula daripada taubat dia. Jadi dia taubat mana? Di Sapadung dia taubat. Dari Sapadung. Okey, daripada Dungung saat itu dikirakan perjalanan dia. Jadi kalau daripada Dungung kepada destinasi yang dia nak pergi saat itu, dia pun nak tukar dah, saat ni nak pergi Kelab Malang. Jadi sampai sana dah jadi Kelab Malang, pergi kat tempat Seri Petaling lah. Tempat jemaah tabligh lah pula. Keluar boleh sebulan, keluar boleh 40 hari bertaubat kepada Allah ni sebagai contoh. Okey, dikirakan perjalanan yang baru. Start daripada tempat yang dia bertaubat saat itu sehingga mundur belakang sikit. Gitu. Ambil kita tak belakang. Akak kita tak terima. Gitu.
Tak isteri. Baik. Jadi start daripada dungung saat ni tu. Start daripada dungung. Nak sampai ke destinasi hak yang dia nak pergi. Tempat dia taubat dungung saat ni lah. Nak sampai ke tempat hak yang dia nak pergi kalau cukup 2 marhalah, maka boleh dia qasar sembahyang. Kalau tak cukup 2 marhalah, tak boleh qasar sembahyang. Okey, habis itu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau iqtada bi mutimmin lahzatan lazimahu al-itmam. Di antara syarat qasar sembahyang ni adalah orang yang qasar sembahyang dia tidak boleh ikut orang sembahyang tamam. Okey, boleh faham? Orang yang qasar sembahyang dia tidak boleh ikut orang yang sembahyang tamam walaupun satu juzuk daripada sembahyang. Satu juzuk tak boleh diikut. Kalau dia ikut, maka jawapannya batal qasar. Bukan batal sembahyang, batal juzuk, batal qasar. Maksud dia batal qasar, mesti dia kena buat tamam. Ulang sekali lagi. Antara syarat qasar, mesti orang yang sembahyang qasar jangan ikut orang yang sembahyang tamam. Okey, boleh faham? Jangan ikut orang yang sembahyang tamam. Kalau dia ikut orang yang sembahyang tamam, dengar molek. Kalau dia ikut orang yang sembahyang tamam, okey, maka ketika tu batal qasar dia, bukan wajib dia kena sembahyang dengan secara tamam. Walaupun satu juzuk daripada sembahyang. Tu maksud dia kata lagu mana? Walau yaqtada bi mutimmin. Sekiranya mengikutlah ia kembali kepada al-musafir. Bi mutimmin, dengan orang yang sembahyang tamam. Perkataan orang yang sembahyang tamam bukanlah mesti orang yang sembahyang 4 rakaat. Bahkan kalau orang yang sembahyang 3 rakaat, maka nama dia orang yang sembahyang tamam. Okey, boleh faham? Lagu mana sembahyang 3 rakaat tu? Sembahyang maghrib. Tu imam sembahyang maghrib 3 rakaat, makmum nak sembahyang qasar 2 rakaat. Maka makmum tetap kena buat benda tu, kena buat tamam. Begitu juga sembahyang imam 2 rakaat. Tu imam sembahyang subuh, makmum nak sembahyang qasar zuhur. Maka makmum saat itu kena buat 4 rakaat. Tak boleh buat 2 rakaat. Dia kan sembahyang subuh 2 rakaat, ya betul sembahyang subuh 2 rakaat, tetapi sembahyang subuh tu sembahyang tamam, bukan sembahyang qasar. Jadi perkataan mutim bukanlah mesti sembahyang zuhur 4 rakaat, bukan sembahyang maghrib, sembahyang subuh, semuanya dikirakan sembahyang tamam. Okey, boleh faham? Jadi makmum yang nak buat qasar dia tidak boleh ikut sembahyang tu imam sembahyang zuhur 4 rakaat, tu imam sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang subuh 2 rakaat. Okey, jelas tak? Jelas kan? Walaupun satu lahzah. Dukung ini. Katanya walau iqtada bi mutimmin, sekiranya mengikut oleh orang yang bermusafir bi mutimmin, dengan orang yang sembahyang tamam. Jadi orang yang sembahyang tamam tu imam. Lahzatan, satu lahzah. Satu juzuk, satu detik daripada sembahyang ni. Tu imam nak bagi salam lele dah. Tu imam sembahyang zuhur 4 rakaat nak bagi salam lele dah. Dia pun sampai Allahu Akbar, dia pun duduk. Tu imam bagi salam. Dia nak buat qasar tak boleh. Mesti kena buat tamam. Sebab dia ikut tu imam walaupun satu juzuk daripada sembahyang. Sebab tu dia kata lazimahul itmam, lazim akan dia oleh buat tamam. Mesti kena buat tamam. Sebab benda mesti kena buat tamam, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Yang mana ada orang tanya kepada Abdullah bin Abbas, "Ma balul musafiri yusalli rak'ataini idan farad wa arba'an idza tamma bi muqim?" Wa qala tilka sunnah. Kenapa kau orang yang bermusafir dia sembahyang 2 rakaat kalau dia sembahyang seorang, maksudnya dia tidak menjadi makmum kepada orang yang sembahyang tamam.
Dan di sembahyang 4 rakaat apabila dia menjadi makmum kepada orang yang sembahyang tamam, orang yang bermukim. Sebab dia, maka kata Abdullah bin Abbas, tilkas sunnah, itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh faham? Sebab itulah salah sama sekali. Ada orang kata, dengar molek, ada orang kata makmum yang ingin mengerjakan sembahyang qasar, dia boleh ikut tu imam yang sembahyang tamam, tapi dengan syarat makmum tersebut adalah makmum masbuk. Maksudnya tu imam buat 2 rakaat ke atas dah. Tu imam buat 2 rakaat ke atas dah. Tu imam buat 2 rakaat, baki lagi 2 rakaat, makmum masbuk, makmum hak yang nak buat qasar sembahyang, boleh dia ikut imam tersebut. Itu tak betul. Itu sebenarnya dia tidak betul. Dan pernah berlaku kesilapan. Ini pernah berlaku kesilapan, pernah terjadi ataupun pernah tersilap oleh badan majlis, satu badan ataupun jabatan mufti, satu jabatan mufti di negara Malaysia. Nak sebutlah. Ada satu jabatan mufti di negara Malaysia, dia mengeluarkan fatwa dia bahawasanya makmum yang ingin sembahyang qasar, dia boleh menjadi makmum kepada imam yang sembahyang tamam kalau makmum tu makmum masbuk. Maksudnya tu imam berbaki 2 rakaat ke bawah, maka dia boleh ikut imam tersebut dan dia boleh buat qasar. Dia sebenarnya boleh ikut imam tu, boleh ikutlah, tapi buat qasar tu tak betul. Okey, boleh faham tak Zul? Tak boleh dia buat qasar. Ni kita belajar dalam kitab fiqh, kita faham walau iqtada bi mutimmin lahzatan lazimahul itmam. Kalau sekiranya dia ikut orang yang sembahyang tamam walaupun satu lahzah, wajib dia kena sembahyang secara tamam. Satu lahzah, bukan mesti semua satu lahzah pun tak boleh. Jadi bermakna kalau duduk pada rakaat akhir pun tak boleh. Duduk tahiyat akhir dah tak boleh. Apatah lagi kalau 2 rakaat. Faham tak lagi? Lepas tu orang kata pula, takut jabatan mufti tu ambil pandangan mazhab lain tak? Mazhab lain kot ko, bukan ambil mazhab Imam Syafi'i. Okey, yang pertama sekali kita kena faham mazhab yang difatwa di tempat kita adalah mazhab Imam Syafi'i. Kalau sekiranya mengambil pandangan yang lain, berfatwa di dalam negara kita tanpa ada sebab, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, maka ketika tu dia telah, maksudnya fatwa tersebut sebenarnya fatwa yang tidak diasaskan di atas hikmah sebenarnya. Tidak meraih pada mazhab setempat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau sekiranya ada keperluan, ada hajat, maka boleh mengambil pandangan mazhab yang lain, tak ada masalah. Selama mana mazhab yang diambil itu adalah mazhab mu'tadah. Tetapi ketika kita nak ambil pandangan mazhab yang lain sekalipun, pastikan apa hak yang kita naqal daripada mazhab yang lain betul. Jangan salah. Dalam masalah makmum masbuk, tu imam berbaki lagi 2 rakaat, dia nak sembahyang qasar, boleh tak dia menjadi makmum kepada imam tersebut? Tidak boleh, bukan hanya mazhab Imam Syafi'i, bukan sepakat 4 mazhab. Sepakat 4 mazhab tidak dibolehkan. Dan dalam masalah ni ada buat penulisan dalam masalah ni. Melainkan dalam mazhab Maliki ada sedikit perincian. Ada buat penulisan dalam masalah ni. Baik. Jadi satu juzuk daripada sembahyang, orang sembahyang tamam sekalipun tidak boleh makmum qasar nak ikut dia. Kalau ikut juga batal. Qasar bahkan mesti kena buat tamam. Jadi walau ra'afal imamul musafir. Tengok. Sekiranya darah hidung, ra'af, darah hidung dah. Apa ambil darah daripada hidung, najis. Jadi batas sembahyang dia. Imam hak yang bermusafir. Jadi kita sembahyang, katakanlah orang tu dia sembahyang qasar. Dia sembahyang qasar, seorang tu imam. Tiba-tiba tu imam darah hidung, dia darah sikit, waktu tak ada masalah.
Kalau darah banyak dah khilaf. Kalau dengan perbuatan dia, punca daripada sebab daripada dia, tidak dimaafkan kalau banyak. Okay, adalah perbincangan. Kalau bukan daripada perbuatan dia, banyak sekalipun, tak ada masalah. Tapi dengan syarat-syarat. Okey, katakanlah darah hidung tu menyebabkan batas sembahyang dia. Tengok sembahyang tu dia korek hidung. Dia koti hidung. Berterubur darah tu. Okey, punca daripada dia. Okey, batas sembahyang dia. Tu imam. Atau batal dengan sebab lain pun apa. Tak kira sebab dia pun. Tiba-tiba wastakhlafa. Dan menjadi pengganti. Ataupun mengambil pengganti imam. Menjadi penggantilah imam akan mutimman. Akan orang yang sembahyang tamam. Jadi istikhlaf ni gini istikhlaf. Apabila kita batal, kita pun ambil orang lain jadi imam kita. Jadi pengganti kita. Boleh tak gitu? Boleh. Tapi ada syarat dia. Boleh ada syarat dia. Kalau dia ambil makmum hak yang duduk belakang dia. Okey, kalau dia ambil makmum hak yang duduk belakang dia sebagai pengganti dia jadi imam, maka waktu tak ada masalah. Waktu tak ada masalah. Sebab makmum di belakang dia, sembahyang makmum tersebut mengikut peraturan sembahyang imam. Mengikut susunan sembahyang imam. Okey jelas. Yang keduanya dia ambil makmum yang lain. Dia ambil orang lain, orang yang suku sakap. Bila di batas sembahyang, dia tengok ada makmum tu baru nak sapa, baru nak akad takbir. Dia pun pegang makmum saat itu, dia tok tempat dia. Okey, itu makna istikhlaf. Dia menjadikan orang lain sebagai pengganti dia. Jadi makmum yang jadi pengganti imam saat itu orang sembahyang tamam. Okey, boleh faham tak Zul? Orang sembahyang dia tamam. Ketika tu atammal muqtadun. Nescaya mengitmam ataupun menyempurnalah al-muqtadun oleh orang baik. Nescaya kena sembahyang secara tamamlah oleh segala al-muqtadun al-ma'mumun saat itu. Makmum yang sembahyang 2 rakaat. Jelas tak Zul? Okey, anda ulang sekali lagi ya. Kita kena faham perbincangan istikhlaf dulu. Okey, perbincangan dia istikhlaf. Sekarang ni apabila tu imam batas sembahyang. Okey, kita cerita sembahyang selain daripada sembahyang jemaah. Sebab sembahyang jemaah ada perbincangan lain pula. Ada perbincangan yang khusus untuk sembahyang jemaah. Okey, sembahyang biasa. Contoh tu imam dia tengah sembahyang, dia batas sembahyang. Maka tu imam pun cari seorang ganti tempat dia. Ketika tu imam cari seorang ganti tempat dia, adakah wajib kepada makmum saat itu mengikut tu imam yang baru, niat mengikut tu imam baru? Wajib tak makmum niat mengikut tu imam baru? Tak wajib dia niat mengikut imam baru. Ketika tu imam baru tu dijadikan oleh imam lama sebagai pengganti imam baru, ketika tu imam baru tu dijadikan oleh imam lama untuk menjadi pengganti di tempat dia, maka secara automatik niat ikut tu imam lama saat itu masuk kepada niat ikut tu imam baru. Okey, boleh faham tak Zul? Jelas lagi? Secara automatik dia jadi niat ikut tu imam baru. Okey, dengar model. Tiba-tiba seorang tu, satu jemaah tu dia sembahyang kosong. Tiba-tiba tu imam batas sembahyang. Tu imam ambil orang lain, orang baru siapa? Jadi pengganti dia. Dia ambil orang lain, jadi pengganti dia. Apabila dia jadi pengganti dia, orang lain saat itu sembahyang tamam. Apa lagi? Orang lain sembahyang dia tu? Sembahyang tamam. Jadi makmum saat itu kena sembahyang dia. Kena sembahyang tamam. Sebab dia telah mengikut satu juzuk daripada sembahyang dia dengan tu imam sembahyang tamam. Okey, jelas tak? Jadi tak niat pun ikut imam tu, walaupun tak niat. Kita kabarkan imam yang kedua, yang dilantik oleh imam yang pertama untuk menjadi pengganti kepada imam pertama, makmum tidak perlu niat pun ikut dia. Bahkan secara automatik dia akan jadi ikut dia. Kerana imam yang pertama mengambil orang tersebut untuk menjadi pengganti dia. Okey, jelas tak? Jelas? Satu. Yang kedua, kalaulah sebelum daripada imam mengambil pengganti, letak tempat dia, sebelum daripada imam ambil pengganti, makmum tengok tu imam batal sembahyang, terus makmum niat mufaraqah. Bila niat mufaraqah,
Tiba-tiba tu imam tu ambil pengganti letak depan. Maka ketika tu makmum yang niat mufaraqah dia berpisah daripada imam tadi. Apabila dia berpisah daripada imam tadi, walaupun imam saat itu sembahyang tamam, yang kedua tu tetap makmum tersebut boleh sembahyang qasar sebab dia telah berniat mufaraqah. Tapi kena niat mufaraqah sebelum daripada sempurna istikhlaf. Sempurna sebelum daripada benda Zuhur, sempurna istikhlaf. Mana istikhlaf? Tukar imam saat ni tu. Okey, boleh? Jadi, وكذا لو عاد الإمام واقتدى به. Dan seperti ini, sekiranya kembali oleh imam itu dan mengikutilah ia, al-musafir, dengannya dengan imam itu. Okey, saat ni imam lantik seorang, orang yang sembahyang tamam, jadi tu imam. Tiba-tiba siapa tu imam siapa? Tu imam pun tolak balik orang tadi, undur belakang, dia jadi tu imam mula. Faham tak kisah? Dia jadi tu imam mula. Dengan niat qasar. Makmum tadi tak boleh buat qasar dah, kena buat tamam. Sebab apa? Sebab tadi ingat dah ikut tu imam sembahyang tamam. Satu lahzah daripada sembahyang ni. Sebab itulah kena buat sembahyang tamam. Itu maksud dia. Walau lazima al-itmam muqtadiyan fa fasadat salatuhu aw salatu imamihi aw bana imamu muhdithan atam. Sekiranya wajib oleh itmam, oleh mentamamkan sembahyang, buat pak muqtadiyan, hal keadaan dia orang yang mengikut imam. Jadi oleh kerana dia mengikut imam sembahyang tamam, maka wajib dia kena sembahyang tamam. Tiba-tiba tengok sembahyang saat itu fa fasadat salatu. Rosak sembahyang ni. Sembahyang dia rosak penuh. Batal sembahyang. Atau salatu imami, ataupun batal sembahyang imam dia. Lazimlah oleh itmam hal keadaan dia orang yang mengikut imam. Okey, kan dia cerita, makmum ni okey, dia niat qasar. Tiba-tiba tu imam sembahyang tamam. Maka wajib dia kena sembahyang tamam. Lagi. Ataupun tu imam sembahyang tamam, maka wajib dia kena sembahyang tamam. Tengok sembahyang, rosak sembahyang ni, punah sembahyang. Batal, dia ketuk sembahyang makmum sana. Faham lagi tu? Dia pun ambil sembahyang. Sampai tu imam sudah dah. Boleh tak dia nak sembahyang qasar? Ataupun mesti kena sembahyang tamam? Mesti kena sembahyang tamam, tidak boleh disembahyang qasar. Kerana apabila dia sembahyang tamam tadi, tiba-tiba sembahyang dia terbatal, maka terlekat dalam zimmah dia, dalam tanggungan dia adalah sembahyang tamam. Sebab itulah dia tidak boleh buat qasar. Faham tak lagi? Au salatu imami, ataupun batal sembahyang imam dia, tetap dia kena buat sembahyang tamam, tidak boleh buat qasar. Nah, faham? Ni rosak sembahyang dia, ni rosak sembahyang imam dia. Baik. Contoh, dia tu imam sembahyang tamam, okey dia sembahyang tamam. Tiba-tiba tengah sembahyang tu imam batal sembahyang. Adakah boleh dia meneruskan sembahyang dengan qasar ataupun mesti dia kena sembahyang meneruskan sembahyang dia dengan tamam? So, mesti kena meneruskan sembahyang dia dengan secara tamam. Au bana imamuhu muhdithan atam, ataupun nyata imamnya adalah berhadas. Nyata imamnya adalah berhadas. Saat ni batas sembahyang ataupun imam dia berhadas. Imam yang sembahyang tamam tu lah berhadas. Ketika tu atamma, dia kena tamamkan sembahyang dia. Faham lagi bana imamu muhdith, batas sembahyang imam. Faham lagi ketika dia masuk bersama dengan imam nak sembahyang tamam, dia kena sembahyang tamam. Kalau batal sembahyang tu imam lepas daripada tu pun tetap dia kena buat tamam. Dia tidak boleh buat qasar.
Jelas. Walau iqtada biman dhannahu musafiran fabana muqiman. Sekiranya mengikutlah ia seorang dengan mereka, yakni dengan imam yang dhannahu, yang menyangkalah ia akan dia. Dia mengikut imam, dia mengikut imam yang dia sangkakan imam tu musafiran, orang yang bermusafir. Disangkakan imam yang bermusafir. Fabana muqiman, maka nyata imam saat itu orang yang bermuqim. Au biman jahila safarau, ataupun dia mengikut mereka imam yang jahil lah ia akan safarnya. Tidak tahu tu imam saat itu bermusafir ataupun tidak. Saat ni dia kesangkaan dia tu imam bermusafir, tiba-tiba ternyata tersilap. Dia tak tahu musafir ataupun tidak, ketika tu atamna. Mesti dia kena sembahyang secara tamam. Tak boleh dah nak qasar sembahyang. Okay, boleh faham? Contoh kita berhenti di RNR. Kadang-kadang kita berhenti di RNR. Yang mana kita tengok di Jumaat ramai. Kita biasa orang di RNR ni, dia sembahyang kosong kan? Faham tak lagi? Kita pun jadi makmum dia. Rupa-rupanya, dia saat itu sembahyang 4 rakaat. Maka ketika itu wajib kita kena tambah. Faham tak lagi tu? Ataupun dia tidak tahu, tu imam ni kosong ke tak? Kosong ke tak? Tu imam ni bermusafir ke tak? Sama juga, wajib dia kena sembahyang secara tamam. Setengahnya walau alimahu musafiran wa syakka fi niyyatihi qasar. Sekiranya mengetahui dah ia akan dia orang yang musafir. Dia tahu tu imam musafir. Wa syakka fi niyyatihi. Cuma dia syak pada niatnya imam. Tu imam niat qasar ke tak? Niat qasar ke tak? Dia tahu. Walau alimahu. Jikalau mengetahui dah ia akan dia tahu musafiran, orang tu musafir. Dia tahu imam tu musafir. Cuma syok pada niatnya imam. Tu imam niat qasar ke tak? Dia syok lah. Ketika tu qasar. Dan saya qasar sembahyang. Dia boleh qasar sembahyang. Boleh qasar sembahyang dalam masalah ni. Sebabnya berpandukan kepada zahir. Kerana biasanya keadaan orang musafir pada zahirnya tu. Pada zahirnya adalah qasar. Baik. Walau syakka fiha. Dan jikalau syaklah padanya. Pada niyati imamihi al-qasra. Niat imamnya akan qasar. Dia syak. Imam niat tak qasar. Imam niat tak qasar. Faqal, maka berkatalah ia in qasara. Jika qasarlah imam, qasar tu saya aku qasar. Wa illa atmamtu. Dan jika tidak, atmam tu aku buat tamam. Kalau imam qasar, aku buat qasar. Kalau imam tamam, aku buat tamam. Ketika tu qasara, dia kena qasar, boleh dia qasar lah bil asah. Mengikut kaul yang asah, kalau tu imam dia qasar. Habis. Setengahnya katanya wa yushtaratu lil qasri niyyatuhu fil ihram. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu untuk kita jawab soalan. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Alhamdulillah, kita terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Nafi Abang Haji Hussein di atas talaki online kita pada malam ni. Jadi malam ni Ustaz, malam ni tak ada soalan Ustaz. Boleh. malam ni tak ada soalan. Tak ada soalan Ustaz. Jadi insya-Allah kita sambung minggu depan di siri yang ke-71 insya-Allah. Jadi sebelum kita akhiri majlis kita ataupun talaki kita pada malam ni, terlupa satu pengumuman lagi. Insya-Allah minggu depan hari Isnin minggu depan kuliah maghrib di Masjid Kampung Teluk Pasu. Di Masjid Kampung Teluk Pasu bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Nafi Abang Haji Hussein. Insya-Allah. Baca kitab Muniyatul Musalli. Insya-Allah. Kali yang ketiga Ustaz.
Iya, kali yang ketiga. Kali yang ketiga. Jadi untuk akhirnya saya nak minta Ustaz untuk baca doa pada malam ini Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما يضرنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نعوذ بك من علم من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi untuk malam ni sekadar ini saja, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan pada siri yang ke-71 insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak jika ada kesalahan ataupun sebagainya. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.